Jadi ya macam mungkin kita ni akan bersama dengan narasumber kita kedua-duanya, Yang Mulia Dr. Hajah Nurhasimah binti Haji Latif. Kita perkenalkan sekali lagi, merupakan seorang pemangku ketua unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bil Madaris Al-Arabiyah, dan juga Yang Mulia Ustazah Hajah Dayang Nur Fadlina binti Haji Siddiq Muhammad. Jadi bagaimana kita sapa kedua ustazah kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahul nur. Bukan tahu. Sabahul khair ustazah. Jadi ustazah, sebelum kita Alhamdulillah. Sebelum kita berbicara ringkas, tunggu penjawapan saya lah yang saya tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bi khair. Ana bi khair. Jadi sebelum kita ni berbicara secara lebih lanjut lagi ustazah, kita ni akan berehat seketika dan kita akan lihat ni satu video mengenai sambutan Hari Arab Sedunia ini. Hari Bahasa Arab Sedunia. Kita ikuti bersama. نحن طلاب من المدرسة النبوية العربية الثانوية للبنين بالبروني دارالسلام نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدت بلقائكم مرة أخرى. مثل ما عرفتم وعرفني زميلي عبد الله، اسمي عيسى أحمد السيسي، وكما قلت سابقا أنا مقيد في مدرسة الإمام سيف بن سلطان التعليم العالي أو التعليم الأساسي. سوف نتكلم اليوم عن القلاع والحصون في عمان. الآن سنتحدث عن قبيلة ملاي بروناي. إن هذه القبيلة مشهورة بفن الحرف اليدوية العالية، قيمتها مثل النجار الذهبي والفضي والنحاس والحديد، وبما فيها أيضا نسيج سونكت بروناي المعروف باسمه جون. Gajah wa bahulu tabduha kadhahra, walakin ikhtalafahuma fil malmas. Gajah malmasuhu mufarmash wa bahulu malmasuhu na'im jiddan. كان في الماضي يعطى الأنثى لبنتين هدية تتكون من الذرة والبيضة المسلوقة، ولكن الهدية الآن تتكون بعدة ألوان من الأشياء مثل الخبز والكب والوعاء وغيرها. سأتحدث اليوم عن بلاد عمان. سلطنة عمان. أولا سأتحدث عن موقع سلطنة عمان. تقع سلطنة عمان في شبه الجزيرة العربية وفي قارة آسيا. Terima kasih. Jaza apa tadi? Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Okey. Tetapi itu belum lagi berterima kasih pelang ni. Ini baru lagi tadi kan bertanya khabar bersama dengan dua narasumber kita ni. Yang Mulia Dr. Hajah Nurhasimah binti Haji Latif dan Ustazah Hajah Dayang Nur Fadlina binti Haji Muhammad. Jadi pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih sudi datang ke Rampai Pagi untuk berkongsi dan untuk memperkatakan lagi mengenai dengan topik kita ni di hari ini. Jadi mungkin kita mulakan dulu kali dengan Dr. Hajah. Kita akan mulakan Dr. dengan Hajah. Dr. Hajah. Assalamualaikum. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak bercerita sedikit ni tentang program ni? Silakan Dr. Hajah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Negara Brunei Darussalam amat bersyukur dengan program yang
sokongan yang dihulurkan oleh Kerajaan Kesultanan Oman. Pada 24 November tahun 2020, Kerajaan Kesultanan Oman melalui Pejabat Kedutaan Oman di negara Brunei Darussalam telah mengadakan perbincangan bersama dengan Kementerian Hal Ehwal Agama mengenai sokongan kerjasama yang Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman ingin hulurkan kepada kementerian bagi mengembang luaskan lagi pengajaran bahasa Arab di negara Brunei Darussalam. Yang mana negara kita ni adalah bukan penutur bahasa Arab. Ya. Dari program ini untuk menjalinkan hubungan persahabatan dan kerjasama atau program berkembar, twinning program istilahnya antara pelajar-pelajar persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran di negara Brunei Darussalam dengan beberapa buah sekolah di Kesultanan Oman. Ya. Yang mana ini merupakan salah satu sokongan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, dan kalau kita ni lihat tadi melalui dengan VT bahan visual yang dipaparkan, program ini dilaksanakan secara virtual ya. Tapi mungkin Ustazah Dr. Hajar dapat lagi menjelaskan dengan lebih lanjut lagi bagaimana program ini paling-paling pun dapat dikonfirmkan benar virtual atau indah, adakah bersuara muka atau sebagainya. Kan masa ni sudah proses endemik. Kalau pakai sukuk muka pun dapat berjumpa. Jadi macam mana ni Dr. Hajar? Okey, tentunya program ini bertujuan untuk mewujudkan budaya berdialog dan pertukaran bahasa yang mana masa ni dibuat secara atas talian, dengan aplikasi Teams ataupun lebih boleh dikatakan dengan menggunakan kaedah komunikasi moden. Dan lagi program ini juga antara lain bertujuan untuk mencapai matlamat memperkasa penggunaan bahasa Arab bagi bukan penuturnya, di samping melahirkan pelajar-pelajar Brunei yang boleh bertutur dalam bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Dari sana pada 11 Oktober diadakan majlis suai kenal dengan sekolah-sekolah Ketani yang ikut dari sini dengan sekolah-sekolah di Oman. 5 buah sekolah yang terpilih atau yang di bawah sekolah-sekolah yang berafiliat UNESCO, afiliasi UNESCO. Bolehlah tu. Teruskan Doktor. Teruskan Doktor. Dan pelbagai rancangan program telah disusun oleh Kementerian Pendidikan yang akan dijalankan selama 12 sesi. Program ini diisikan dengan pendidikan budaya dan warisan dari kedua-dua negara, yang mana ianya diharapkan akan dapat memperkenalkan pelajar-pelajar Ketani dan pelajar Oman kepada budaya dan dari pelbagai bangsa. Dan lagi dari program ini boleh meningkatkan interaksi antara pelajar-pelajar dan bertukar pandangan, mempelajari adat resam, tradisi dan warisan untuk menyamai budaya hormat menghormati di kalangan masyarakat setempat dengan budaya yang berbeza. Dan lagi melalui program ini juga walaupun secara virtual dapat juga dirancang insya-Allah macam pertandingan menulis artikel, persembahan visual, perbahasan pelajar, melukis dan fotografi untuk mempertingkatkan lagi persaingan di kalangan pelajar. Dan program ini diselia dan dipantau oleh Pertubuhan Sekolah-Sekolah, Program Belia dan Kelab UNESCO dari Kesultanan Oman di bawah Kementerian Pendidikan, dan juga dari Ketani, unit program ta'aziz inilah Al-Lughah Al-Arabiyah bil Madaris Al-Arabiyah yang di bawah Pejabat Setiausaha Tetap Kementerian Hal Agama dalam memantau perjalanan program ini akan dapat dijalankan dengan teratur dan tersusun. InsyaAllah. Jadi itulah yang sedikit sebanyak dikongsikan oleh Yang Mulia Doktor mengenai bagaimana program ini dijalankan. Tapi untuk seterusnya pula, program ini memang akan melibatkan beberapa guru-guru dan pelajar-pelajar. Mungkin soalan ini dapat ditanya pada Yang Mulia Ustazah Fadlina. Bagaimana Ustazah dengan penglibatan guru-guru ataupun para pelajar dalam program ini? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjawab persoalan mengenai penglibatan para guru itu, mula-mula selepas mengadakan beberapa kali perbincangan secara virtual dengan pihak dari Kesultanan Oman,
setiap sekolah Arab dan tahfiz di Brunei yang terpilih ada memilih 2 orang tenaga pelajar, tenaga pengajar, guru, dan 4 orang penuntut untuk mengikuti program ini. Jadi kalau di sekolah kami sendiri, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah, Semalahab, alhamdulillah ada Syu'bah Lughah Arabiyah, aliran bahasa Arab. Jadi 4 penuntut, 2 perempuan dari Perayu 2 dan 2 lelaki dari Perayu 1 dipilih, beserta 2 orang guru pengawas, di samping beberapa orang guru lain AJK yang membantu dalam penyediaan bahan persiapan sebelum setiap sesi dilaksanakanlah. Jadi selepas penglibatan awal itu kami mengadakan beberapa perbincangan lah. Kira 10 orang lah tu, kami 6 orang guru dan 4 orang penuntut, mengadakan perbincangan mengenai hasil dapatan daripada perbincangan awal bersama pihak Oman itulah sebelum kami menjalankan atau membuat persiapan untuk sesi itu. Jadi bagaimana kalau sebelum ini mesti ada persiapan-persiapannya untuk terutama sekali lagi dengan program-program yang berasaskan virtual ini kan Ustazah. Jadi mungkin macam mana untuk membuat persiapannya ni? Apa yang perlu dibuat? Macam mana? Berkaitan dengan persiapan, mula-mula kami akan melihat tajuk yang dipilih berdasarkan tema yang telah ditentukan disepakati bersama dengan pihak Kesultanan Oman. Lebih khususnya kalau kami Semalahab memilih tajuk yang disepakati dengan sekolah Imam Saif bin Sultan di Oman. Lepas memahami tajuk itu, kami sama-sama mencari maklumat, informasi atau material yang sesuai berkaitan dengan tajuk. Selepas itu, penuntut yang 4 orang ini akan kami amanahkan untuk sendiri mencari, mungkin sendiri memilih, menyusun informasi yang sesuai, menghasilkan sendiri bahan itu yang akan disampaikan menggunakan aplikasi PowerPoint lah, menggunakan PowerPoint. Selepas 4 pelajaran ini menyusun, seterusnya kami guru-guru akan menyemak isi kandungannya tu sesuai kehendak, terutamanya dari struktur ayat, susunan bahasa Arab, apa tu tata bahasanya, nahwu saraf itu penting juga kan. Dari segi pemilihan gambar, ilustrasi sesuai kehendak untuk disampaikan, dikongsikan bersama dengan pelajar di Oman itu. Dan akhir sekali selepas disemak, kami mengadakan latihan dry run sehari atau 2 hari sebelum hari sebenar itu. Dry run bersama pelajaran inilah, kami 6 guru dan 4 pelajaran ini untuk supaya memastikan penuntut itu bersedia, sama ada dari segi teknikal, dorang macam mana akan men-share slide apa tu, terutamanya juga dari segi penyampaian, teknik menyabut, makhrajul huruf apa tu, mesti lurus barisnya apa kan, itu yang perlu kami semaklah dalam dry run itu. Tapi bahasa yang dipakai ataupun Ustazah, bahasa yang dipakai nanti itu ya benarlah bahasa Arab tetapi kan hari itu ada Nadira katakan bahasa Arab itu ada 2 jenis kan, Fusha. bahasa apa? Bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Ammiyah. Jadi diorang memakai bahasa Arab Fusha ni, Fusha. Lurus. Benar ke benar. Kami tiba-tiba sebenarnya kalau di sekolah ya, silakan. Kalau di sekolah memang menggunakan bahasa Arab Fusha, bahasa Arab standard. Tapi pelajar di Oman masih terbiasa bercakap menggunakan bahasa Arab Ammiyah tu. Bahasa Arab pasar. Jadi itu antara cabaran yang kami hadapi lah. Betul. Terutamanya bagi penuntut lah. Artinya sama-sama lah menghadapi cabaran ini. Macam itu. Kan kita ni dah terbiasa bahasa pasar mereka kan. Jadi mereka dah terbiasa bahasa Fusha kan. Jadi diorang pun tercabar ni. Betul. Macam kalau di
negeri Mesir sendiri Ustazah, mereka menggunakan bahasa Arab Amiyah. Jadi untuk kami yang ketika itu baru datang, macam belajar bahasa Arab dari kusung. Dari betul. kusung. Mesti belajar dari awal lagi. Pasal walaupun perkataan air, mak, bahasa Amiyahnya bukan mak. Bahasa apa tu? Maya. Maya. Jadi amat sukar sekali, terutama bagi kami. Ketika itu muda lah. Ketika itu muda baru menjejakkan kaki ke negeri Mesir. Memang sangat susah sekali. Jadi Ustazah, kalau dalam acara ini secara khususnya, selalu kalau ada acara-acara dijalankan memang banyak cabaran ni yang dijalankan secara fizikal, apa lagi yang diadakan secara virtual. Bagaimana Ustazah? Mungkin dapat dijelaskan yang lebih lanjut lagi mengenai dengan cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang program ini dijalankan. Silakan. Ya, terima kasih. Menceritakan mengenai cabaran, memang dia dapat menafikan tadi maklum kalau secara virtual ni ada cabaran dari sudut teknikal, macam internet ataupun teknikal dari sudut kongsian slide macam slide masih tahan page pertama, tetapi diorang bercakap menyampaikan kongsikan sampai page 3 sudah. Jadi terputus apa tu biasalah dari dua belah pihak lah tu. Brunei pun ada jua, Oman pun ada jua, jauh kan beribu kilometer. Jadi itu antara cabaran utamanya lah kalau secara virtual tu. Jadi pernah sesi ni diadakan biasanya sejam, pernah kami sampai sejam setengah baru siap. Bila kebetulan menghadapi masalah teknikal itulah. Kemudian antara cabarannya juga kalau macam tadi yang dicakapkan kaitan dengan bahasa Arab Fusha dengan Amiyah tu, selain daripada masalah sebutan itu, kalau walaupun penuntut Brunei Semalahab, khususnya Semalahab menggunakan bahasa Arab Fusha, dan pelajar dan guru di Oman memahami itu kebanyakannya, tapi masih ada tune bahasa Melayu itu dalam sebutan itu. Jadi itu antara cabaran sama-sama berusaha untuk memahami apa yang akan disampaikan itu. Terutamanya yang kalau secara spontan lah. Itu yang antara cabarannya juga. Jujur kalau saya paning kali ini. Ya, Ustazah. Apa lagi Ustazah? Selain itu juga kemahiran, selain pada kemahiran bertutur berdialog itu, kemahiran mendengar juga. Pasal dorang bahasa dorang sendiri kan, orang Oman, pelajar Oman, jadi dorang agak laju. Jadi 2-3 sesi awal itu setiap kali sebelum sesi diadakan kami memang akan berahah, mungkin berahah. Perlahan. Boleh perlahan sikit cakap pasal pelajar kita ni belum mengalami belum banyak pengalaman mendengar seperti yang Nadirah cakapkan tadi lah. Macam terasa dari kusung. Itu cabarannya, tapi Alhamdulillah lah pelajar Semalahab yang saya nampak dari selepas 2-3 sesi itu mereka makin ada keyakinan untuk kemahiran mendengar dan bertutur itu lah, alhamdulillah. Kalau Dr. Raja sendiri, kalau saya mengingatkan kalau untuk salah satu caranya ialah untuk menenangkan emosi pelajar-pelajar ini. Sebenarnya lah, kerana yang paling penting ialah mereka sudah bersiap, mereka sudah ada persiapan. Tetapi kadang-kadang penenangan emosi itu sebenarnya yang paling penting, terutama sekali lagi sebelum mengadakan sesi virtual ini. Jadi mungkin ada komen sedikit lah daripada Dr. Raja sendiri. Macam mana untuk, apa nasihat Dr. Raja kepada penuntuk-penuntuk yang akan mengikuti acara ni? Okey, terima kasih. Nasihat kami dari sebelum sesi pertama lagi, memang Jabatan Pengajian Islam dan unit takziz sama-sama berusaha menyediakan bahan-bahan bahan-bahan isi untuk didialogkan atau dan alhamdulillah guru-guru dari sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiraan Najah Solehah Kampung Katok banyak membantu dalam penyediaan bahan-bahan untuk isi konten untuk untuk
liqa pertemuan atau pertemuan sesi pertemuan atau. Ya. Dan selepas itu dikongsikan bahan-bahan ini kepada kelima buah sekolah yang akan mengikuti liqaan ni kan. Dan kami menasihati supaya guru-guru di sekolah-sekolah masing-masing boleh agar dapat bekerjasama dengan guru-guru yang memang istilahnya mahir dalam subjek itu. Pasalnya dalam liqaan ni bukannya subjek bahasa Arab, tapi more kepada macam geografi, social studies and MIB atau betul. Jadinya itu satu adalah cabaran untuk cikgu-cikgu bahasa Arab yang bukan mengajar MIB, social studies, geografi untuk mengetahui topik berkenaan. Jadi ini namanya tumbesaran pencerdasan minda bagi kedua-dua pihak ni. Bagi guru juga, bagi murid juga. Dan juga Dr. Raja tadi sebenarnya Fakrul dan saya membincangkan ni mengenai dengan fushah dan amiyah ni. Jadi macam mana Ustazah kalau untuk Fakrul yang baru belajar ingin mempelajari bahasa Arab dari mula, sebenarnya di antara dua mana satu tu yang lebih utama untuk dipelajari Ustazah? Untuk pembelajaran awal fushah lah dulu. Fushah dulu. Tapi kalau sebelum lagi Dr. Raja mengajar saya akan balas khalas. Selesai. Artinya takut. Jadi kita ni hanya tinggal 1 minit saja untuk bersama ni. Mungkin saja daripada daripada Ustazah, apa mungkin saranan dan juga nasihat dan harapan daripada Ustazah. Dan setelah ini bagi Dr. Raja pula. Silakan. Okey, terima kasih. Harapan kami agar insya-Allah sesi dialog ini akan berjalan dengan baik dan sempurna insya-Allah dan hingga ke selesailah hingga 12 sesi dan insya-Allah berhasrat Kementerian Hal wal Agama berhasrat untuk menaikkan taraf sekolah-sekolah Arab ini di bawah UNESCO insya-Allah. Iya. Kalau untuk Ustazah sendiri bagaimana? Betul kami berharap supaya penuntut-penuntut lain di semua sekolah Arab lebih bersemangat untuk berusaha untuk mendalami kemahiran bertutur dan mendengar dalam bahasa Arab inilah demi memperkasakan bahasa Arab di negara Brunei Darussalam insya-Allah. Itulah yang diharapkan ya. Jadi ribuan terima kasih sekali lagi kami ucapkan satu topik yang amat menarik sekali. Insya-Allah ya di lain kesempatan kita akan bersua kembali mungkin dengan topik yang lainnya pula. Ma'assalamah Ustazah, ila liqa. Assalamualaikum. Jawab Fakrul apa tu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.